bagaimanakah cara untuk kita dapat menghadirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an sa'iril biladil muslimina 'ammatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima segala ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, seterusnya yang diraikan tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan satu tajuk yang menjadi perbincangan ramai pihak, iaitu berkenaan mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, adalah menjadi idaman setiap orang beriman nak sangat dia bertemu dan menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dambaan orang beriman. Sebab Nabi menyatakan dalam satu hadis, antara tanda orang yang cinta kepada aku, dia berharap sangat dapat melihat aku. Min asyaddi ummati li hubban nasu yakununa ba'di. Di antara umatku yang paling cinta kepada aku adalah orang yang muncul selepas ketiadaan aku nanti. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Mereka begitu kepingin, terlalu hendak sangat melihat aku, walaupun mereka sanggup, walaupun terpaksa menebusnya dengan keluarga dan harta mereka. Dia sanggup berkorban apa saja asalkan dapat melihat wajah aku. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Kitabul Jannah wa sifatu na'imiha wa ahliha, bab fi ma yawaddu ru'yatan nabi bi ahlihi wa malihi. Sebab itu orang yang beriman, dia sentiasa berfikir, bilalah aku nak diberikan peluang dapat menengok paras rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita setakat umur sekarang tak pernah terdetik pun nak tengok muka Nabi, something wrong lah. Something wrong. Nak sangat menengok muka Nabi. Ada orang sampai bila dia musim-musim pandemik nak berangkat buat umrah, ziarah Madinah, kosnya tidak semurah dulu lagi dah. Dulu boleh lagi backpackers DIY boleh pergi, sekarang tak boleh. Boleh, payah. Ada harga ceiling, ada harga lantai, bagai-bagai, starting from macam-macam lagi package-nya sekarang ditetapkan oleh pihak pemerintah.
Tapi ada orang dia sanggup, walaupun duit tak berapa ada, sanggup bayar 7-8 ribu. Ni dah bulan depan, dah bulan 11, bulan Disember, lagi mahal package. Masuk musim sejuk, lagi mahal package. Dia tak kisah, sebab katanya dah hampir 2 tahun saya menanggung rindu nak kepada suasana Masjid Nabawi, nak menengok makam Nabi. Ini orang-orang yang begitu kepingin nak jumpa Nabi. Ada masanya ketika kita singgah di perkuburan Baqi', tengok perkuburan para sahabat yang ada di situ, ada setengah orang terdetik di hati dia. Dia mengatakan, wahai sahabat-sahabat Nabi sekalian, untung kamu semua. Apa sebab? Kerana kamu diberi peluang dapat melihat, menengok, menatap dan menyentuh Nabi SAW semasa hayat kamu. Ada orang sampai begitu, dia memandang. Teringat saya satu kisah cerita Jubair bin Nufair Al-Hadrami rahimahullah. Jubair ni dia dari kalangan kibar tabi'in. Mana tabi'in senior. Dia tabi'in ada yang senior, ada yang junior. Dia ni masuk dalam kelompok yang senior. Dia lahir pada zaman jahiliyah. Dia masuk Islam zaman Nabi, tetapi dia masuk Islam di Yaman. Dia tidak sempat langsung bertemu dengan baginda Nabi SAW. Jadi dia tidak dimasukkan dalam kategori para sahabat, sebab syarat nak jadi sahabat mesti tengok Nabi. Jadi dia tak dapat tengok, dia dikira sebagai kibar tabi'in. Ada pandangan mengatakan dia masuk Islam di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dia ni seorang kibar tabi'in, panjang umurnya. Dia meninggal umur 120 tahun. Masa tu zaman Abdul Malik bin Marwan. Kata Jubair, jalasna ila al-Miqdad bin Aswad yawman famar bihi rajulun faqala. Satu hari kami duduk dengan Miqdad bin Aswad. Ini sahabat Nabi, otai. Dia pernah hidup zaman Nabi, dia pernah tengok Nabi. Jadi orang-orang lalu lalang duduk sekeliling dia, bila nampak Miqdad bin Aswad, mereka kata, tuba lihataini al-ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jubair, semua orang kalau lalu depan dia, depan Miqdad, mereka akan berkata, kebaikanlah terhadap dua mata tuan ini, sebab dua mata tuan ini pernah menengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang ucapkan. Mana bila berjumpa dengan dia, itulah ucapan orang beri. Untungnya tuan, mata ni mata bertuah, dapat diberi peluang menengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Jubair, wallahi lawadadna anna ra'ayna ma ra'aita wa syahidna ma syahidta. Demi Allah, saya nak sangat menengok apa yang tuan pernah tengok, dan saya nak sangat menyaksikan apa yang tuan pernah saksikan. Ini hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ini orang beriman. Sudahlah dia rindu pada Nabi, dia rindu pula, dan dia bila menengok sahabat-sahabat Nabi pun, dia akan katakan, untung sahabat-sahabat ini pernah diberi peluang dapat tengok Nabi. Ini orang rindu pada Nabi. Sebab itu perihal menengok muka Nabi dan menatap wajah Nabi ini, para sahabat dahulu mereka memang sentiasa berfikir bagaimanakah mereka ni dapat terus menerus menatap wajah Nabi yang mulia. Dalam pelbagai riwayat kita boleh tengok, ada di kalangan sahabat datang jumpa Nabi buat rayuan, ada supaya dia beri peluang dapat tengok muka Nabi hari-hari. Dalam Mu'jamul Kabir milik Imam At-Tabrani ada riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, diceritakan satu hari Sauban radhiyallahu anhu datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, I love you ya Rasulullah, saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Saya kalau sehari tak tengok muka tuan, saya rasa nyawa nak cabut keluar daripada diri saya. Tolonglah tuan bantu saya, kerana kalau di akhirat nanti pasti tuan duduk di syurga lain, saya duduk di syurga lain, kerana kita tak layak bersama.
Saya berfikir macam manalah nanti saya nak hilangkan rindu nak menengok wajah Tuhan. Maka tolonglah ya Rasulullah, doalah kepada Allah supaya saya di-upgradekan surga saya sama dengan surga Tuhan, supaya dapat hari-hari menengok. Ini sahabat, dia punya vision jauh sampai ke surga. Bagi kita ni tak adalah dapat masuk surga mujur bagi kita lah. Tak masuk neraka baik sangat dah level-level kita ini. Tapi sahabat dia fikir macam mana nak sentiasa dapat menatap wajah Nabi yang mulia. Ketika Thauban kata demikian kepada Nabi, Nabi tak jawab hingga turunlah ayat 69 surah An-Nisa. Allah Ta'ala berikan aturannya, may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat setia kepada Allah, taat setia kepada Rasul, maka mereka akan dimasukkan ke surga bersama-sama Nabi, Siddiqin, orang mati syahid, orang yang saleh, dan amat eloklah mereka itu menjadi teman rakan kepada orang yang taat. Surah An-Nisa ayat 69. Maka Nabi beritahu, siapa nak duduk sekali dengan aku dalam surga, taat setialah pada aku. Taat setia yang tidak berbelah bagi, ikrarkan lafaz taat setia. Kes yang kedua, pernah satu orang sahabat nama Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia bercerita, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi. Saya pernah tidur rumah Nabi. Jadi waktu malam dia kata Nabi nak semayang, saya bantu khidmat, pergi ambil air, curahkan sebab Nabi nak berwuduk. Nabi ibadat zaman tu tak ada pakai air, kena bawa air daripada luar. Saya bantu semualah. Dan Nabi pun ibadat dengan tenang. Bila Nabi dah selesai qiyamul lail, Nabi panggil dia, Rabi'ah, mai sini. Faqala li sal. Kata Nabi, wahai Rabi'ah, minta sekarang. Minta, sal, kata Nabi. Rabi'ah kata, tak ada apa ya Rasul, saya ikhlas. Saya tak ada nak upah, nak apa dak, memang nak tolong, ambil manfaat saja. Nabi ulang kali kedua, sal, minta, kata Nabi. Tak ada ya Rasulullah, saya ikhlas khidmat ni. Nabi ulang kali ketiga, sal, kata Nabi, minta. Maka kata Rabi'ah, faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, kalaulah saya dibenarkan untuk minta sesuatu, satu je saya nak minta ya Rasulullah, bagilah peluang saya dekat dengan Tuhan dalam surga nanti ya Rasulullah. Saya tak dah mikir macam mana kalau saya tak menengok wajah Tuhan nanti. Saya rindu sangat pada Tuhan ya Rasulullah. Permintaan dia. Nabi tanya, au ghairu zalika, ada lagi permintaan lain? Kau nak buat pinjaman perniagaan ke apa ke, tak kira lah benda-benda yang duniawi ini, nak rumah murah ke contohlah. Qultu huwa zaka, kata Nabi, tak ada dari Rasulullah. Dalam hidup saya mikir tu je. Saya takut akhirat esok saya tak nampak dah Tuhan. Nabi tak jawab. Maka kata Nabi, beginilah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Beginilah, tolonglah dirimu sendiri dengan engkau membanyakkan sujud kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Bagi kita umat terbelakang ini, nak menengok Nabi secara berdepan tu memang mustahil lah. Walaupun wallahu alam ada dengar juga ujung-ujung telinga ada orang diberikan kelebihan nampak Nabi secara berhadapan, ya qazah ini kita tak berminat untuk nak menghuraikan. Sebab benda dia seorang nampak, orang lain tak nampak, nak berhujah macam mana? Tak boleh nak berdebat. Kita tak nampak, dia nampak, dan macam mana? Ada yang dalam majlis maulid tengah-tengah berzikir selawat-selawat, dia kata nampak Nabi dalam majlis, orang lain tak nampak, dia nampak. Kalau nak berdebat, saya ingat 3-4 hari tak habis. Tapi umumnya kita sama kita ini memang tidak pernah menengok Nabi. Tetapi Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ihsannya kepada kita.
Walaupun kita tak boleh berjumpa Nabi, tapi manusia diberikan izin oleh Allah untuk bertemu Nabi dalam mimpi. Dan ini benda yang real, bukannya angan-angan kosong. Tidak, benda ini ada premisnya, ada hujahnya. Sehingga kan Nabi sendiri menjelaskan, sudah pasti ini adalah dengan izin Allah. Kata Nabi, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazati wala yatamassalu syaitanu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia bertemu denganku nanti dalam keadaan berjaga, dan syaitan tidak dapat menyerupai aku, kata Nabi. Ini hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Kaifiyatul Wusul li Ru'yati Sayyidina Rasul dijelaskan, wa ma'nal ahadith an ru'yahu sallallahu alaihi wasallam sahihah wa laysat bi adghasil ahlam wala min tashbihati syaitan. Makna hadis ini, sesungguhnya mimpi bertemu Nabi adalah mimpi yang benar, bukan mimpi yang sia-sia, dan juga bukan hasil penyerupaan syaitan. Maknanya syaitan takkan dapat menyerupai baginda Nabi SAW. Cuma dalam satu hadis daripada Abu Hurairah, menarik untuk kita perhatikan matan hadisnya. Kata Nabi, wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Siapa jumpa aku dalam mimpi, maka itulah yang sebenarnya. Fa inna syaitan la yatamatsalu fi surati. Sebab syaitan tidak boleh menyerupai bentuk badan aku atau rupa aku. Tetapi di hujungnya apa kata Nabi? Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tetapi kata Nabi, siapa yang menipu atas nama aku, maka sediakanlah tempatnya dalam neraka. Hadis Bukhari Muslim. Artinya, ada orang dia mimpi jumpa Nabi, dan itu betul. Tapi ada orang dia tak mimpi pun, dia cerita dia mimpi jumpa Nabi, dan itu yang golongan ditempatkan satu khas untuk dia dalam neraka nanti. Kata para ulama, hadis ini terdapat beberapa penjelasan. Pertama, orang yang menengok Nabi dalam mimpi, memang dia melihat Nabi betul. Sebab itu saya ramai berjumpa dengan orang-orang alim, orang-orang saleh, para habaib yang diberikan rezeki oleh Allah dapat berjumpa dengan Nabi dalam mimpi. Majoriti daripada mereka yang saya temui mengatakan Nabi ni, dia tak perlu perkenalkan dia tu Nabi. Mana tuan-tuan kalau mimpi jumpa Nabi, dia tak perlu datang kepada tuan-tuan, Assalamualaikum, saya Muhammad, saya Rasulullah. Ini bukan cerita James Bond, my name is Bond, James Bond. Dia tak perlu kenalkan diri. Nabi ni very prominent. Kewujudannya dia ada aura dia. Kita tengok, kita tahu, oh itu Nabi. Kalau kita rujuk balik mimpi jumpa Nabi oleh Allahyarham Datuk Dr. Harun Din, Nabi yang dia nampak duduk dalam kemah, tapi dia tahu tu Nabi. Nabi ni very prominent, dia ada daulat dia. Dia tak perlu menono nak memperkenalkan diri. Sebab ada orang saya pernah jumpa, dia kata saya mimpi jumpa Nabi Ustaz. Bagus, Alhamdulillah, macam mana nampak? Saya pelik, Nabi tu pakai name tag. Dia ada name tag Muhammad Rasulullah. Something wrong somewhere. Kebanyakan orang yang saya jumpa bertemu Nabi dalam mimpi, mereka mengatakan Nabi tak pernah memperkenalkan diri. Kita tengok, kita tahu. Saya ingat tuan-tuan pun sepanjang hayat bermimpi berjumpa dengan nenek moyang, mana ada perkenalkan diri. Kita tengok, kita kenal. Dia ada aura dia. Sebab memang syaitan tak boleh menyerupai Nabi, tapi syaitan boleh mengaku dialah Nabi. Syaitan pakai jubah, pakai serban, toh muka siapa-siapa, dia tak boleh photostate muka Nabi, tapi dia photostate lah muka orang tebang kayu di Mekah ke apa tak tahu, kita bukan kenal. Dia datang, hai, apa khabar, saya Muhammad, apa khabar, sihat, saya Rasulullah. Boleh mengaku, boleh merupai itu tak boleh. Sebab itu ulama menetapkan bahawa siapa-siapa yang mimpi jumpa Nabi, hendaklah ciri-ciri fizikal insan yang dia nampak itu
sesuai dengan gambaran yang terdapat dalam hadis-hadis sahih. Kalau tuan-tuan nampak Nabi muka macam pelakon Korea, something wrong somewhere, dia tak ikut spesifikasi. Itu sebabnya ada kitab Asy-Syama'il. Asy-Syama'il ni kalau bab 1 ada 15 hadis tentang rupa fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Jadi bila tuan-tuan mimpi, refer dulu kepada Syama'il, ingatkan balik, oh samalah ni, hak kau nampak ni serupa. Apa contoh dalam kitab Asy-Syama'il disebutkan? Ada satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Kata Anas bin Malik dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi, adalah Nabi itu pada kepala dan janggutnya ada uban, tapi tidak lebih 20 helai. Jadi kalau tuan-tuan nampak dalam mimpi satu orang yang tuan-tuan kata adalah Nabi, tapi rambutnya macam Ahmad Sa'id misalnya, atau macam Ramli Sarip, panjang, putih semua, tak, dia tidak lebih 20 helai. Kita pegang kepada kaedah itu maksudnya. Itu dia punya guideline dia. Ataupun kita contoh hadis yang lain, kata Anas bin Malik, wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin asmaral laun idza masya yatakaffa'u. Rambut Nabi tidak kerinting, tidak luruh, maknanya ikal sahaja, tidak kerinting macam orang Pereka payah bersikat itu, dan tidaklah luruh macam rambut orang Jepun, orang Cina, tak, dia ikal. Warna kulit Nabi sawo matang, bukannya putih pucat macam Mak Saleh berjemur kat Teluk Cempedak tu, tak. Dia warna kulit tara-tara kita lah, senang cerita, bukan nak accent, kulit Melayu tu lah, lebih kurang. Iza masya yatakaffa. Dan Nabi ni kalau berjalan, kata Anas bin Malik, dia macam condong ke depan, dia ke depan sikit cara dia berjalan, dia macam menurun bukit. Hadis Bukhari dan Tirmizi. Jadi kalau tuan-tuan dapat rezeki mimpi, flashback balik, ingat balik, wah kulit Nabi gelap sangat aku mimpi tu. Kan aku mimpi duduk kedai banggai tu, bukannya duduk jumpa Nabi, benda pun lepas ngeteh kedai banggai, terbawa-bawa dalam mimpi kedai banggai. Terus kata mimpi Nabi-Nabi apa, gelap sangat, dia kulit sedang-sedang saja. Tidaklah putih macam ada setengah orang kan, Nabi ni mukanya putih bercahaya-cahaya. Tak, dia macam kita tengok zuriat keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, hak daripada Yaman, geng-geng Habib-Habib itu, mana ada cerah putih tu, kulit cuba kita je lebih kurang. Tapi sawo matang, kita kerum sikit, dia sawo matang ni dia lain. Ataupun kita bandingkan dengan hadis lain, kata Al-Bara' bin Azib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibai azimal jummati ila syahmati udhunaihi al-yusra. Nabi adalah orang yang badannya sederhana, dia tidaklah tinggi macam pemain bola keranjang, tinggi lampai dak, dan tidaklah terlalu pandak ataupun rendah sangat, dia sedang-sedang saja. Dan kata Al-Bara' bin Azib, jarak antara dua bahu Nabi lebar. Nabi ni dada dia bidang, lebar, bukan membongkok sabut gitu, tak, dia tegak. Dan rambut Nabi ni wasyamati uzunaihi al-yusra, dan rambut Nabi ini terhurai ke bahu, melepasi daripada cuping telinganya. Hadis riwayat Tirmizi, Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Jadi kalau tuan-tuan mimpi nampak ada orang yang kita yakin tu Nabi, rambut pun pakai bahu, rezeki tuan-tuan lah, rezeki. Kalau mimpi nampak Nabi tapi pakai tanjak, guna gaya ustaz, ni payah nak jawab ni. Ada jumpa saya macam-macam, ustaz saya mimpi jumpa Nabi pakai name tag, ada saya jumpa Nabi pakai tanjak dengan kerih, macam mana gaya ustaz? Ni pening kita nak jawab. Refer saja balik kepada kitab Syama'il. Contoh hadis yang lain, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bila dia diminta menggambarkan fizikal Nabi, dakhmur ra'si
dakhmul karadisi tawilul masrabati. Kata dia Nabi ni kepala dia besar, bukan besar kepala dia saiznya agak besar, tulang sendinya besar, dan dia ada bulu tumbuh pada dadanya sampai ke pusat. Ini diceritakan oleh Sayyidina Ali. Mana tidaklah licin saja, tak ada bulu. Ini kalau tuan-tuan bermimpi nampak dia tak berbaju, contoh kau ada orang nampak. Ada sahabat saya dulu, Allahyarham Ustaz Khairul Amran Abdul Jalil, meninggal dah tahun ni. Dia beramal nak mimpi jumpa Nabi. Adalah amalan, kan saya ceritalah amalannya. Dia amal dapat mimpi jumpa Nabi. Saya tanya, dapat? Tapi masalah, ngapa pula? Aku mimpi Nabi Isa, bukan Nabi Muhammad. Macam mana kata Nabi Isa? Dia beritahu lah orang ramai kata tu Nabi Isa. Awak tak dapat jumpa Nabi Muhammad. Ni dia cerita ke saya lah. Dia kata kacau tu, salah beramai kita ni. Yalah, Nabi ramai cerita mimpi jumpa Nabi, rupa Nabi Isa dapat. Sayyidina Ali juga ketika ditanya cara Nabi, fizikal Nabi ni, kata iza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhatu min sababin. Nabi ni kalau dia berjalan, dia seolah-olah sedang turun daripada tempat tinggi ke tempat rendah. Dia berjalan macam dia condong ke hadapan. Hadis Tirmizi. Jadi dengan gambaran-gambaran hadis ini baru kita boleh membuat justifikasi terhadap mimpi kita. Kalau tak, tuan-tuan penat berfikir mimpi sekali 2 minggu mikir Nabi kedok bedak. Nabi dia level orang jumpa Nabi ni dia beza-beza, tuan-tuan. Ada orang dia tahu ada Nabi dalam kemah je, tak jumpa pun. Ada orang dia mimpi jumpa Nabi, tengok kasut Nabi je, ada dapat tengok kasut je. Ada orang tengok Nabi daripada jauh, macam dia dikerumuni oleh orang yang sangat ramai, tapi orang ramai tu beritahu pada dia, pada kita tanya, kenapa ramai dengan orang ni? Tu Nabi tengah tu. Oh ya ke? Nak pergi tu ramai sangat. Ada yang cerita macam tu. Dia tengok level. Ada orang dapat mimpi Nabi ludah mulut dia pun ada. Buka mulut, pui, ludah, ada. Kita tak tahulah level mana. Tapi level kita ni dapat tengok tali unta Nabi jadilah. Mana mimpi nampak duduk padang pasir, nampak kemah arak tengah padang pasir, tengok ada orang bakar unggun duduk bawah dalam cahaya gelap, cahaya sama-sama. Kita nak pergi kat kemah, kita tahu tu dalam tu ada Nabi, tapi orang ramai tak bagi masuk. Orang kata, encik daripada mana? Daripada Kuantan. Oh, ramai lagi orang nak pergi jumpa ni, pergi duduk kat unta Nabi jadilah. Terima kasih encik, tengok unta jadilah. Kalau level kita lah, nak dapat ludah mulut ni payah. Sebab itu sebahagian para sahabat dan tabi'in, kalau ada orang mengaku bertemu Nabi dalam mimpi, yang utama sekali dia akan semak adalah ciri fizikal. Apa yang awak nampak. Kalau tidak, kita tidak boleh buat penentuan betul ataupun tidak itu adalah Nabi. Walaupun mimpi berjumpa Nabi itu betul, setan tidak boleh menyerupai Nabi, tapi kita tak nak setan mengaku-ngaku dialah Nabi padahal dia tidak. Jadi kita punya guidelines, kita tengok fizikal. Sebab itu Ibnu Hajar menyebutkan satu riwayat yang dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Sirin, disebutkan apabila ada seorang menceritakan kepada Ibnu Sirin dia telah melihat Nabi dalam mimpi, maka Ibnu Sirin ni akan bertanya, sebutkan pada aku sifat-sifat orang yang engkau mimpi itu. Orang tu pun ceritalah, saya nampak Nabi begini. Maka Ibnu Sirin akan katakan, oh itu bukan Nabi. Dia akan verify tu. Ibnu Sirin ni dia pandai takwil mimpi. Kalau kita, ilmu takwil mimpi, championnya Ibnu Sirin lah. Ibnu Hajar juga sebutkan riwayat daripada Ibnu Abbas dengan sanad yang jayyid,
yang mana Ibnu Kulayb berkata, aku katakan pada Ibnu Abbas, aku telah melihat Nabi dalam mimpi. Maka Ibnu Abbas pun berkata, sebutkan pada aku sifat-sifat orang yang kamu nampak dalam mimpi itu. Ibnu Kulayb mengata, aku sebutkan Hasan bin Ali ni, lalu aku kata dia macam rupa Hasan bin Ali, bla 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 bla. Maka kata Ibnu Abbas, beruntunglah, sesungguhnya kamu telah melihatnya. Jadi tidaklah semudah juga tuan-tuan kita bila tidur malam ni tiba-tiba mimpi yang pada jangkaan kita inilah mimpi Nabi, lalu kita terus nak bangga, terus nak buka pondok selalu, terus buka pondok selalu, jadi tok guru terus baru mimpi jumpa Nabi. Sebab ada juga orang yang saya jumpa, bagi dia kemuncak dalam kehidupan ni bila mimpi jumpa Nabi. Bila dia dah mimpi jumpa Nabi, dia rasa dia tu hidup ni dah tak ada erti lagi dah, terus nak jadi orang tasawuf terus je, tinggal kerja, tinggal bagai-bagai, nak mondok je. Ada orang gitu, dia rasa puas dalam hidup dia. Tapi kalau tanya pandangan saya, kalau kita takdirlah mimpi jumpa Nabi, tak payah cerita ke orang lah. Boleh cerita label-label Allahyarham Harundin, boleh lah cerita. Kalau jenis cak ayam macam kita ni, kalau cerita orang gelak lebih ramai pada orang insaf. Awak mimpi jumpa Nabi, rokok cacang duk mulut, mimpi Nabi apa? Itu yang tak larat tu. Kita tidak seronok juga lain hidup, jenis veteran pok ye pun ada, main kugiran pun ada. Jadi menyebabkan jadi ke fitnah. Itu masalah, walaupun benda tu betul. Jadi kalau takdir tuan-tuan mimpi, cerita boleh, orang hak rapat sajalah. Mungkin isteri kita itu pun, kalau isteri tak pulang paku buah keras, awak sembahyang subuh 7.30, Nabi mana mimpi? Tak daya ke kita? Itu sebab kalau tanya saya, tak payah cerita je lah ke orang. Jadikan itu peribadi kita, kenang-kenangan kita. Mungkin kalau nak cerita pun nak mati esok je lah baru cerita ke orang. Kalau cerita sekarang ke orang kata kita berdoa. Dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi, kedua ulama' ini ada mengajarkan pada kita, kalau bab mimpi ni elok rahsia sajalah. Elok kita tiru cara Nabi Yaqub alaihissalam, yang mana Nabi Yaqub Allah rekodkan dalam Quran surah Yusuf ayat yang kelima, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani adum mubin. Ingatlah Yaqub berpesan pada anaknya Yusuf, wahai anak-anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, nescaya mereka akan membinasakan kamu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Surah Yusuf ayat 55. Oleh sebab itu, kalau tanya kepada saya, lebih utama dirahsiakan dan jangan diheboh-hebohkan. Sebab kita ni bukanlah sempurna sangat dari segi semayang bang, pelakuan kita kena ada campur hak merokok pula lagi apa semua. Kalau kita cerita walaupun betul fitnah, jadi kita diam sajalah. Kalau nak share juga, mana kita tak tahan simpan rahsia seorang, tak ada orang langsung tahu. Nak cerita juga, ceritalah kepada orang-orang yang berilmu, yang faham dasar-dasar ilmu takwil, yang faham adab-adab menakwilkan mimpi. Jangan cerita mimpi tu kepada orang entah mana-mana. Secara online pun ada sekarang ni tafsir mimpi, takwil mimpi, buat persatuan pencinta mimpi. Jangan esok buat majlis taubat secara perdana pula nanti lagi. Jangan. Kita cari orang yang sesuai, right man at the right job. Cari orang yang boleh takwilkan mimpi dengan baik. Sebab itu Nabi berpesan, wala taqussaha illa ala wadin au dhi ra'yin. Nabi pesan, jangan kau suka-suka cerita mimpi engkau kepada orang, kecuali kepada orang yang paling terpercaya pada kamu. Terpulanglah isteri ataupun anak yang paling kita yakin
ataupun auzi ra'yin, ceritakanlah mimpimu kepada orang yang boleh memberikan nasihat. Hadis riwayat Abu Daud. Timbul satu pertanyaan, kalau ada orang dia menipu jumpa Nabi, dia menipu mimpi jumpa Nabi, guna gaya. Saya sebab kadang melihat ada satu trend pula di kalangan masyarakat sekarang, dia nak mempelekehkan kita. Dia tak boleh nak pelekeh dari sudut pendidikan. Kadang-kadang mungkin ada agamawan yang belajar memang sampai sarjana, sampai PhD, mengaji di Mesir, di Jordan apa semua. Tapi ada orang yang biasa-biasa bawahan ini, dia nak lawan dari sudut ilmu tak lepas. Jadi dia akan pertikaikan keilmuan seseorang tu dengan mengatakan bahawa orang tu doktor, bagus, pakar hadis, tapi dia tak pernah mimpi jumpa Nabi. Kawan, walaupun kerja biasa, kau pernah mimpi jumpa Nabi 3 kali ada. Dia menjadikan hujah mimpi jumpa Nabi untuk menunjukkan statusnya lebih tinggi daripada mufti, jawatankuasa fatwa dan sebagainya lagi. Baik, kita nak jelaskan begini. Kalau begitu perangai orang jumpa Nabi dalam mimpi, itu bukan Nabi ya, dia mimpi. Orang kalau jumpa Nabi tak begitu perangai dia. Tuan-tuan percayalah, orang yang betul-betul jumpa Nabi dalam mimpi ni bukan jenis ting kosong gitu, tak. Dia bukan jenis nak cerita ke orang, kata reti, ajak berdebat, tak. Saya ramai dah jumpa orang alim di Mesir yang mimpi jumpa Nabi, semua tawaduk, relax. Mimpi Nabi ludah dalam mulut bagai-bagai, tawaduk, tak ada nak nyombong. Dia dok harap serbannya besar, bukannya pernah jumpa Nabi dalam mimpi. Takkan nyombong gitu. Ada orang sombong, dan kita khawatir kesombongannya itu berpunca daripada penipuan. Dia nak mengangkat darjatnya di kalangan para pengikut ataupun orang kampung dia, maka dia pun mengatakan dia mimpi jumpa Nabi supaya orang respect kepada dia. Ada ayat itu yang Nabi pesan, kata Ibnu Abbas, man tahallama bihulumin lam yarahu kullifa an yaq'ida baina sya'irataini wa la yaf'ala. Siapa yang mengaku-ngaku telah bermimpi berjumpa aku, padahal dia tidak mimpi pun seperti yang dikatakannya, maka dia akan diseksa di akhirat nanti dengan seksaan yang terus menerus, continuity. Hadis riwayat Bukhari. Dia mencari pengaruh di kalangan masyarakat dengan mengatakan dia mimpi jumpa Nabi. Ada, dia mengaku mimpi Nabi tiap-tiap malam pun ada. Dia kata dia terlelap dalam kereta dari Kuantan ke Kuala Lumpur pun boleh mimpi jumpa Nabi. Ada. Dia nak mencari pengaruh. Hadis daripada Ibnu Umar, min afral fira an yuri ainaihi ma lam tara. Siapa mengaku telah bermimpi melihat sesuatu padahal dia tidak pun melihatnya, maka itulah merupakan seburuk-buruk pembohongan yang dipanggil afral fira, iaitu kebohongan yang paling dusta. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari dia buat satu bab khusus mengenai bohong dalam mimpi ini. Dia panggil babu man kadzaba fi hulmihi, bab tentang adanya orang menipu tentang mimpinya. Baik itu tuan-tuan, jangan mudah sangat bila ada orang kata saya mimpi dah jumpa Nabi 4 tahun lepas di Mekah. Okey, macam mana awak mimpi? Dia pun cerita nampak Nabi ni naik motor besar. Something wrong somewhere. Nabi pakai jaket kulit, pakai helmet, something wrong. Dengan cerita-cerita itu tuan-tuan dah faham. Kita bandingkan dengan asy-syama'il. Oh, ini Nabi fizikalnya begini. Sebab itulah kita ingatkan balik Nabi pesan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menipu guna nama aku, siapkanlah tempatnya nanti dalam neraka. Baik, di penghujung ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Ni mungkin ada dah semangat ni nak tidur jumpa Nabi ni. Bagaimanakah cara untuk kita dapat menghadirkan baginda Nabi SAW di dalam mimpi? Pertama, kita membebaskan diri kita, berlepas diri daripada membahaskan fadilat. Sebab ada orang dia cerita fadilat, kita tak adalah nak kata tak betul, dan kita pun tak adalah nak pegang sangat fadilat ini.
Ada yang mengatakan man ra'al Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil manami falahu, ada 9 kelebihan lah. Siapa yang pernah mimpi jumpa Nabi, dia dapat kelebihan 9 perkara. Husnul khatimah wa syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam wa lahul jannah wa yaghfirullah lahu wa li abawahi in kana muslimin wa ka'annama khatamal Quran 12 marrah wa yahuna alaihi sakaratil maut wa yarfa' anhu azabil qabr wa yu'minhu min ahwalihi yaumal qiyamah wa yaqda hawaiji fid din wa dunya wal akhirah bi lutfihi wa karamihi. Ada yang mengatakan siapa yang pernah mimpi jumpa Nabi, pertama orang tu akan dapat husnul khatimah, mudah mati. Ini wallahu alam, kita tak tahu. Ada yang kata siapa mimpi jumpa Nabi, dia akan dapat syafaat Nabi di hari akhirat. Yang ini tak mimpi pun dapat, tak mesti mimpi baru dapat. Yang ketiga walahul jannah, dapat surga. Surga tak mimpi pun dapat. Yang keempat wa yaghfirullahu lahu li abawahi in kana muslimain, diampunkan dosanya dan dosa kedua ibu bapanya. Kemudian ada yang mengatakan ka'annama khatamal Quran 12 marrah, siapa mimpi jumpa Nabi maka dia seolah-olah khatam Quran 12 kali. Ada yang kata begitu. Ada yang kata siapa yang mimpi jumpa Nabi akan diringankan dia ketika sakaratul maut. Siapa mimpi jumpa Nabi akan diangkat dia daripada azab kubur. Siapa mimpi jumpa Nabi maka dia dipermudahkan segala urusan-urusan dia di padang mahsyar. Siapa mimpi jumpa Nabi, Allah makbulkan segala doa. Panjang-panjang ni kita boleh rujuk dalam kitab Kaifiyatul Wusul di Ra'yati Sayyidah Rasul, muka surat 18. Saya tak kata benda ni tak betul dan kita pun tak wawarkan sangat sebab wallahu alam. Tapi kalau kaifiyat, macam mana cara untuk dapat mimpi, yang ini ada diberikan panduan oleh orang-orang yang pernah jumpa Nabi, yang kerap mimpi jumpa Nabi. Jadi kita ambil daripada dia orang macam mana amalan dia. Dan sekali lagi kita tak kata ini 100% betul, tapi kita kongsi. Benda ni kalau tak dikongsi dia habis begitu sajalah. Sebelumnya kita kena faham bahawa mimpi bertemu Nabi adalah anugerah Allah. Dia Allah beri kepada hamba-hambanya yang soleh. Dan mimpi jumpa Nabi ini tidak dikhususkan hanya untuk ustaz saja, tak. Tidak mesti yang mimpi jumpa Nabi ini Syed Seripah saja, Habib saja, tak. Mimpi jumpa Nabi ini tak mesti untuk orang masjid saja, untuk alim ulama saja, tak. Siapa-siapa pun boleh mimpi jumpa Nabi. Sebagaimana kata Habib Zain bin Smith dalam kitabnya Fawaidul Mukhtarah, ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mauhibatu min Allah taala la tanalu bi kasratil ibadah wal ilmi. Mimpi berjumpa Nabi adalah anugerah daripada Allah, tidak dapat digapai dengan ketinggian ilmu. Jangan ingat kita mengaji Mesir automatik dapat tengok Nabi, tak. Mungkin ada orang kampung duduk tebing Sungai Pahang, tak pernah cakap Arab, tak pernah cakap Arab, tapi orang baik dapat mimpi jumpa Nabi. Fakam minal awami yatakarrara lahu ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang awam yang Allah beri izin mimpi berjumpa Nabi. Wa bi aksihil alim awil abid. Sebaliknya berapa ramai pula orang alim dan ahli ibadah yang tidak pernah pun bermimpi jumpa Nabi. Baik, amalan-amalan khusus untuk dapat bertemu dengan Nabi ini bertebaran dalam pelbagai kitab-kitab para salaf, khususnya kitab yang menjelaskan tentang akhlak dan juga tasawuf. Contohnya yang terdapat dalam kitab Al-Mawa'id fi Syattal Fawaid, man arada ayyara Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal mauta aw ghairu zalika. Siapa-siapa nak mimpi bertemu dengan Nabi ataupun nak bertemu dengan orang yang telah meninggal, mak ayah kita, isteri kita, anak kita yang telah meninggal. Kalau kucing tak payahlah, ada orang sayang sangat kucing, berdoa nak bertemu kucing dalam mimpi pun boleh kalau nak try. Kata ulama, kalau nak mimpi bertemu orang yang dah meninggal, falyatawadda wa la yalbasu thiyabahu wa la yanam ala yaminihi wa yaqra wa huwa mudtaji' wasyamsi wa duhaha wal laili idza yakhsha wal ikhlas sab'an sab'ah. Maka cara ni tuan-tuan boleh buat. Saya tak kata ini 100% dapat, kau dapat nak cuba boleh aja. Maka kata
para alim ulama, berwuduklah sebelum tidur dan berpakaianlah yang secocok dengannya. Jangan tidur pakai singlet dengan seluar pendek, tak jadi jumpa Nabi. Itu pakaiannya yang semenggah lah, yang semenggah. Dan tidurlah di dalam sisi kanan, mana belah rusuk kanan, dan bacalah surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha. Kemudian membaca surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha, dan membaca surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ni kalau tak hafal juga benak sungguhlah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, sampai habis. Dan bacalah masing-masing 7 kali, sab'an sab'a, dalam keadaan tidur mengiring. Bolehlah dicuba. Summa yaqul, kemudian bacalah doa, Allahumma arini fi manami kaza wa kaza wa ja'ali min amri farja wa makhraja wa arini fi manami mastadal bihi ala istijabati da'wati. Bacalah doa, ya Allah, perlihatkanlah di dalam mimpiku sekian-sekian orang yang kita nak jumpalah. Macam nak jumpa Nabi SAW, sebut Nabi. Nak jumpa arwah mak, sebut mak. Begitulah seterusnya. Kemudian, dan jadikanlah aku sentiasa lapang dan ada penyelesaian dalam segala urusanku. Ya Allah, tunjukkanlah aku dalam mimpiku seperti mana yang aku doakan. Kata tuan kitab, yaf'alu dzalika sab'a layalin mutawaliyatin fa illam yara syai'an falya'lam annahu qad asaa fi amri. Buatlah amalan ini selama 7 malam berturut-turut. Maknanya bukan malam ni tuan-tuan buat terus dapat. Bila tak dapat, pagi esok ludah Tok Imam, berdoa punya imam, aku buat habis game pakai jubah kuning lagi. Buat 7 malam secara berterusan. Kalau dah buat tapi masih lagi tak dapat apa yang diinginkan, qad asaa fi amri, maka ada sesuatu dalam dirimu yang kau perlu perbaiki. Mujarabus sahih wa qad ajazani fi qiraati hadhihi al-faidah al-Habib Abdullah bin Abi Bakr al-Attas wal Habib Syekh bin Muhammad al-Habsyi. Amalan ini mujarab dan banyak orang berjaya melakukannya. Telah mengijazahkan padaku Habib Abdullah bin Abi Bakr al-Attas dan Habib Syekh bin Muhammad al-Habsyi. Ini boleh rujuk kitab Al-Mawaid fi Syatta al-Fawaid karya Habib Abu Bakar bin Umar bin Abdullah, muka surat 24. Ada juga amalan lain, misalnya seperti yang disebutkan dalam kitab Kaifiyatul Wusul li Ru'yatus Sayyidina Rasul. Ada disebutkan 134 amalan yang berbeza-beza yang kita boleh pilih untuk lakukan. Kalau ikut setengah ulama, fa in aqwa asbabu ru'yati Rasulullah quwwata mahabbati wa shiddatu ta'alluq bihi wa kasrati zikri lahu wassalatu alaihi. Faktor paling kuat kita dapat mimpi jumpa Nabi, number 1 adalah kerana cinta pada Nabi. Tuan-tuan amallah macam mana pun, tapi dalam hati tak ada cinta pada Nabi, payah nak dapat. Jadi nombor 1 cinta pada Nabi. Kemudian wa kasratu zikrillah wa shiddatu ta'alluq bihi, kita ada connection yang begitu kuat dengan Nabi. Apa connectionnya? Sunnah. Maknanya kita nak tidur tu ada tak sunnah yang kita amalkan. Nabi gosok gigi misalnya, ada wuduk, kita buat atau tidak? Kalau tak buat sunnah sebelum tidur, payah nak dapat. Nabi sebelum tidur baca Quran misalnya, kita sebelum tidur baca WhatsApp, macam mana tak jadi? Tak ada hubungan connection yang kuat dengan sunnah Nabi. Kemudian wa kasratu zikrillahu, mesti selalu sebut nama dia, wassalatu alaihi, dan selawat pada dia. Kata Habib Zain bin Smith dalam kitabnya Fawaidul Mukhtarah, wal ghalib takun ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam bi quwwati ta'alluqi wal mahabbatu wasyauqu. Secara umumnya mimpi bertemu Nabi adalah disebabkan kuatnya hubungan rasa cinta dan rindu pada Nabi, barulah boleh dapat. Inilah yang dipesankan oleh para ulama. Sekiranya ada di kalangan tuan-tuan yang tak sangat kepingin untuk bertemu alhamdulillah rupa Nabi ini, bolehlah kita ikhtiar. Saya tidak kata benda tu yang kalau buat mesti dapat, dah. Ini ikhtiar sahaja untuk kita dapat menengok Nabi. Moga-moga apa yang kita bincangkan memberi semangat kepada kita untuk beramal
Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Dan untuk makluman kepada muslimin muslimat, hari Sabtu ini akan kita rehatkan khatam subuh kita. Kita nak buat laluan pada satu program yang tuan-tuan kena datang. Bagus. Kita panggil qiraat subuh. Qiraat subuh ni kita jemput imam-imam yang jago semua di bidang qiraat. Tuan-tuan datang sembahyang subuh, kita akan pendengarkan bacaan Quran mengikut bacaan berbeza. Mungkin tuan-tuan ada yang tahu, ada yang tak tahu. Macam wadduhi, jangan dengar walaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Kita ini imam daripada botol berak ke? Tak, bukan baca orang berak itu bacaan qiraat. Jadi kita akan ada keterangan dan kita datanglah start pada hari Sabtu ni. Kita akan buat lebih kurang dalam 10 hari tak salah kiraannya. Jadi muslimin muslimat dijemput untuk bersama dengan kami. Kita tutup pertemuan dengan doa, moga majlis sama-sama diberkati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rzuq balana Pahang Darul Makmur khasatan wa sa'iril bilal muslimin amatan as-sakha wa nama wal rakha. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Tahassana li dzil izzati wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladzi la yamut. Allahumma asrif 'an wilayah Pahang Darul Makmur wa Malaysia wa sa'iril bilal muslimin hadzal waba wa qina syarrid da' wa najjina min jami' anwa'il bala' bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat bermimpi berjumpa Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.